start anyway. Okay, the recording has started. Okay, so siapa yang dah terkeluar tu tolong masuk balik. Already started. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today is 27 March 2021. Now is 8:45 AM. Okay, so today's is a replacement class for subject SC025. Okay, so topic today is array. So I'm going to cover all about array today. And also I'm going to cover what will come out in the PSPM examination for the topic array. Okay, so I hope all of you stay in focus. Okay, stay in focus guys, supaya tak ketinggalan. Okay, but before that, again, I want to look at the attendance. Okay, for those who just signed in, okay, please look at the chat box. Okay, look at your chat box. Okay, I'm going to paste the mode and the code for today. So today's mode, actually the mode must be practical, but I want you to key in the attendance for the mode lecture because easier for me to check your attendance. Okay, so the mode is lecture, the code is hashtag Saturday class. Okay, key in now. For those who just entered, key in now. Okay, for Mohan, for Yasmin, okay, key in now. Key in now. Siapa yang baru masuk tu key in sekarang. Baru ada 42 orang sahaja yang ada. Agak disappointed lah. Ramai yang tak ada ni tak bangun lagi. So I need your help. Okay, please. Okay, kejutkan kawan-kawan yang masih belum hadir, yang masih belum datang tu. Programming you tak boleh tinggal. Kita akan tengok nanti. You tinggal banyak hari programming ni, tengok nanti you boleh buat code ke tidak. Nanti you nilai sendiri. Kalau you dah tinggal banyak hari, tengok you ingat lagi tak untuk buat coding. Okay, so I'm going to start. Sambil-sambil tu yang belum hadir tu tolong kejutkan. Hopefully dia orang masuk lah. Okay, so topic array. Okay. Okay, under topic array, dia akan masuk dalam PSPM lah. Okay, so apa yang akan ditanya in the PSPM for topic array? Okay, there are, so cikgu gariskan ada 7 perkara, 7 things yang akan ditanya dalam topic array. So you kena master these 7 things ni. 7 ni you kena master. Okay, kalau you tak master 7 ni, you tidak menguasai array. Kalau dia tanya, dia pusing sana, pusing sini soalan tu, you tak akan dapat. You tak boleh nak jawab untuk topik array ni. Okay. Okay, what are number 1? There are 7 things. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, there are 7 things for the topic array. Okay, so the first 2 things is about data, entering data. Okay, first 2 things is about entering data. Enter data. Okay, where the first one is entering data when data is given. Given data. And number 2, entering data. Okay, number 2, entering data while the data is from user. Siapa ni? Mira ni tak pernah nampak. Siapa tadi tu? Mungkin dia guna email yang pelik sikit lah. Okay, apa? Okay, continue.
Okay, so the first one is data given data, and the second one is input data. Input data means that data is from user. Okay, data daripada user. Given data means that in the question dah diberi data tu, and then you need to code. Macam mana you nak code data tu supaya data tu masuk lah. And of course, these two things ataupun semua perkara ni, okay, you must able to create the define and declare, or declare and define. Declare and define. Declare and define is declare and create the array. So dia mesti ada array name, so you need to declare the data type and define it. Itu yang dalam UPS 2 kita belajar dulu. Okay, and then after that, whether the data is given or data is input from user. So you need to cover it. Mesti cover dua ni lah. Okay, and then the last 5 things ni, ada 5 perkara seterusnya, ada 3, 4, 5, 6, 7 ni. Okay, the first one is about to find total. Okay, question to find total, and then question to find average. Okay, and then question to find minimum, and then question to find maximum. And the last one is question to find frequency. Okay, so we know what total mean, jumlah. So from the array, get the total, final total of all the array. And then you know what's average mean, purata. Sometimes using the word mean, it's not using average. You can also use the word mean. Okay, mean here is not minimum, okay, but mean here is purata. Okay, and then find the minimum, okay, from the value in the array, get the minimum value, and then number 6 get the maximum value, and then number 7 find the frequency. Okay, frequency is frequency tahu kan? Siapa tak tahu frequency tu apa? Tahu tak frekuensi tu apa? Apa dia frekuensi? What's frekuensi? Apa maksud frekuensi? Apa makna frekuensi? Frekuensi ni macam nak Kekerapan nombor. yes, kekerapan. Thank you Hasnia Aulia. Cikgu lost the words. So kekerapan, frekuensi is kekerapan lah. Okay. So your assignment already ask you about to search, linear search about the frequency kan. Dia suruh awak search and then keluarkan beberapa location, berapa tempat dia keluar. Tapi frekuensi dia bukan nak location, okay, dia nak kekerapan. Contohnya kalau dalam assignment tu, okay, you enter the age 6, so it will prompt out the location 3, location 2, location 6. Okay, but for frequency, dia tak akan prompt out the location, but it will prompt out the number of frequency, which is 3 lah. Kalau ada 3, dia keluarkan 3. The frequency is 3. That is frequency meaning tu mana frequency. Okay, so all of this will be asked, bukan semuanya dia akan ditanya, tapi one of these or two of these 5 ni akan ditanya. 5 ni adalah 3, 4, 5, 6, 7 ni lah. Dan you nak buat 3, 4, 5, 6, 7, you kena tahu enter data, ada 2 cara, dan you kena tahu declare and define. Okay, boleh faham? So soalan yang akan ditanya adalah these 5 sama ada dia tanya total, dia tanya average, dia tanya minimum, dia tanya maximum, atau dia tanya frequency. Ini yang akan ditanya lah. Okay. Tapi nak tahu ni semua ni, you kena tahu tentang how to enter data, whether data is given or input from user. Dan juga you kena tahu declare and define. And all of semua ni mesti menggunakan for.
Mesti menggunakan for. Okay, semuanya mesti gunakan for. Okay. Okay, are you ready guys? Dah bersedia? Kita nak masuk satu-satu ni. Guys, are you ready? Jangan tidur. Ready, sir. Ready. Yes, sir. Okay. Ready, sir. Sebelum cikgu start, cikgu nak check balik attendance Nak tanya balik. Okay, dah banyak dah hijau ni. Okay, where is Joshua? Where is Joshua? S21T5, can you respond? S21T11, can you respond? Where is Joshua? Siapa boleh contact dia untuk cikgu? Mohan, can you contact Joshua? Mohan, are you here? Mohandas, are you here? Can you contact yes, Joshua? Belum okay, contact sir. lagi ke sudah contact? Belum? Okay, nanti Belum, contact belum, dia Tidur tu. Okay, where is siapa ni? Mana Amin? Amin dengan Akid. Mana Amin dan Akid? Haikal, Izwan, Hafiz. Beramai-ramai ni, tak ada ni. Where are these guys? Di mana mereka? Where are they? Han, are you here? Han, are you here? Oh, namanya ada tapi orangnya senyap. Amirul Hakim, you here? Ada, Amirul boleh contact si Hafiz? Tak apa, cikgu contact dia. Tak Boleh, apa, cikgu contact dia. Kau nak pergi mana ni Hafiz? Bagi cikgu nombor Hafiz dalam grup. Forward nombor Hafiz dalam grup, please. Now, forward nombor Hafiz dalam grup. Anyone can please forward Hafiz number. Okay, thank you. Rina. Okay, kita call dia sekejap Mana dia nak pergi ni? Oh, Hafiz baru masuk. Terus dia masuk. Okay. Okay, Hafiz dah masuk. Hafiz, can you hear me? Okay, Yes, sir. Hafiz awak pergi mana? Saya tertidur. Okay, tertidur. Okay, tak apa. Hafiz, boleh tak awak kejutkan kawan-kawan yang lain ni? Amin, Akid, Izwan. Amin, Izwan, Haikal. Okay, Izwan dah masuk. Okay, yang baru masuk, Izwan baru masuk. Izwan pergi mana Izwan? Kita ada appointment hari ni pukul 8.30 pagi Izwan pergi mana Izwan? Tidur ke sebelum ni? Izwan, can you answer me? Ya, sir. Awak bangun ke? Okay, Izwan nanti boleh tak kejutkan kawan-kawan yang lain sekali macam Amin, Akid dan Haikal. Boleh tak? Mana-manalah ada berapa orang cikgu suruh tu Hafiz dengan Izwan tolong kejutkan ni. Okay, kalau you tengok kat skrin nampak lah. Hafiz dah masuk. Hafiz dengan Izwan dah masuk. Yang lain-lain tu You all tertidur. Okay, tak apa. Yang penting you all masuk Okay, yang lain dah ada. Sebab cikgu nak start ni. Ni topik ni sangat penting Kalau sebab cikgu tak nak ulang lagi topik ni, you punya PSPM pun tinggal lagi 4 minggu saja lagi.
Cikgu tak boleh nak terlalu lama kat sini Cikgu akan mengganggu pembelajaran kawan-kawan yang lain-lain kalau terlalu lama. So cikgu kena cepat. Okay, Akid dah masuk. Okay, Joshua dah masuk. Okay, for those who just entered, okay, key in the attendance. Check in your chat box. Tengok dalam chat box Okay, tengok attendance dalam chat box. Okay, how to key in. Okay, so going to start. Okay, I'm going to start now. Okay, these are the 5 questions that will come out, okay, in your PSPM for the topic array, which is they ask you to find the total, they ask you to find the average, they ask you to find the minimum, they ask you to find the maximum, and they will ask you to find the frequency. Okay, so these are 5 questions that will come out in your PSPM. Okay, let's look for an example of a question. Okay, cikgu buat satu contoh example. Okay, this is the direct question lah. Cikgu tak nak pusing-pusing. Tapi inilah contohnya. These are 2 types of question, but both wants to get the largest number. Okay, both want to get the largest number. Okay, so kita nak cover yang nombor 3 tadi. Tadi ada 5 Ada total, ada average, ada minimum, ada maximum dan ada frequency. So this question is for number 4. Find the largest from array. Okay, so the first type, the number is given. The second type, the number is not given. Okay, so how to find the largest number? Okay, so let's discuss to do the pseudocode, okay, supaya you faham, and then baru kita buat coding. Kita buat pseudocode dulu supaya you faham, and then baru kita buat coding. Okay, so what is the number? So the number is 32, 45, 5, 6, 5, 2. Okay, so there are 1, 2, 3, 4, 5, 6 numbers. Okay, 6 numbers, so you need to find the largest lah. Okay, so how to find it? Okay, for those who just entered, key in the attendance. Okay, check in your chat box the code and the mode for today. Okay, settle down the attendance guys. Settlekan yang tu dulu. Okay, so how to do the pseudocode? Okay, start. Cikgu harap you faham pseudocode ni supaya lepas ni kita boleh buat coding tak ada masalah. Okay, so start after start. Okay, so now I want you to remember that pseudocode tak ada for. Kita tak buat pseudocode dalam for, tapi array ni dia melibatkan for. So cikgu tak nak bincang pseudocode format dia secara yang betul lah. Kalau format betul kita kena gunakan while. Cikgu just fokus pseudocode tapi kali ni cikgu gunakan for. So cikgu nak bincang macam cara nak buat saja. Ini bukan pseudocode yang sebenar. So cikgu tak nak gunakan start. Cikgu tak tulis start tadi. Sebab kalau you nak buat pseudocode sebenar, you kena gunakan for lah. You kena gunakan while lah. Kena gunakan while. Okay, so pseudocode dia. Okay, tak apalah cikgu buat start jugalah. Okay, start. So after start, we need to, okay, first question, data is given. First question, data is given. Okay, so kita kena masukkan semua data tu dalam ni lah. Okay, kita kata array. Apa nama array tu? 6 lah. Okay, so 6 array sign is equal to, okay, kita masukkan semua data-data tu dulu 32, 45, 5, and then 6, and then 5, and then 2. Okay, cikgu tak bincang macam mana nak buat pseudocode dan array sebab soalan ni jarang keluar. Pseudocode array jarang keluar, flowchart array jarang keluar. Yang keluar array selalunya coding saja. Coding saja akan keluar. Okay, tapi untuk pemahaman you all sebab lepas ni nak buat coding, so cikgu buat macam ni dulu. Okay, so after start, assign all these numbers into array num. Okay, assign all these numbers into array num because we already get the number from question. So kita just assign sajalah. Okay, tak perlu minta pada user. Okay,
And then second one is to find the maximum or the largest number. So kalau nak find the maximum, okay, kita kena gunakan 4. Okay, so kita gunakan 4. So 4. So how many location here? How many address here? Ada berapa address? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, so we always start with n equal to 0. You boleh gunakan n, you boleh gunakan I, you boleh gunakan k. Tak ada masalah. You boleh gunakan counter pun tak ada masalah. Okay, n equal to 0 and then the second one, n must be less than berapa? Kita nak dia loop. Yes, so mesti less than 6. Kita nak dia loop 6 kali. So it must be less than 6. When the n reaches 6, it will stop the loop. So ia akan loop sebanyak 6 kali sebab kita start daripada 0. Okay, can we start from 1? Boleh tak kita mula daripada 1? Boleh tak kita mula daripada 1? And then kita Boleh. and then kita buat macam ni. N is less than, sebab ini sudokod cikgu boleh buat macam ni. Boleh tak buat macam ni? Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Boleh. Okay. Boleh, sir. Dengar sekarang, dengar dengan teliti. Bila cikgu sebut ni, cikgu sebut ayat ni, mantra pula. Ayat ni dengar, tanamkan dalam fikiran. Dalam array, jangan sesekali ubah starting dia daripada 0 kepada 1. Jangan. Kalau soalan ni melibatkan array, jangan buat begitu. Okay. Walaupun sama juga 6 kali. Okay, ada sebabnya. Sebab kenapa kita nak buat dia start daripada 0? Sebab kita nak selarikan location dia. Kat sini kan location dia 0. 1, 2, 3, 4, 5. Antara tujuan kita start bukan setakat loop saja. Kita nak dia identify juga, sebab sometimes ada soalan yang berangkai. Kalau soalan yang berangkai, so mesti kita tahu location dia sekali lah. So untuk memudahkan kita punya for ni, supaya katalah for ni nak gunakan 2-3 kali for yang sama, so jangan buat dia start dengan 1 atau any numbers lain selain daripada 0. Unless kalau you betul-betul faham. Kalau you betul-betul faham apa you buat, tak apa, you boleh start dengan 1 atau dengan any numbers lain. Tapi kerja dia akan jadi panjang lah. Kalau you start dengan 0, you simplify you punya kerja. You simplify kerja you. So boleh faham tak? Boleh faham tak? Boleh, sir. So array, so Boleh, for sir. in array kena start dengan apa? Kosong. Kosong. Kena start dengan 0. Okay, and then the third one is the n equal to n plus 1 ataupun boleh guna n plus plus. Okay, ini dalam array saja dibenarkan. N plus plus adalah sama dengan n equal to n plus 1. Dia sama. Both are same. But okay, in array this is allowed. In array this is allowed. Tapi kalau you takut confused, you tak nak guna n plus plus, you nak guna n sama dengan n tambah 1, boleh, tak ada masalah. And then ada satu lagi ilmu hari ni cikgu nak ajar. Instead of you guna n less than 6, you juga boleh guna n is less than, okay, what is the array name? Num dot length. Okay, you boleh gunakan perkataan num.length. Apa maksud num.length? Num.length ni secara automatically komputer akan cari array num dan berapakah size length dia, dia akan terus masukkan kat sini. Dalam konteks ni komputer akan kira 1, 2, 3, 4, 5, 6. So terus automatically dia akan tulis kat sini. So arahan tu boleh berubah jadi macam ni lah. Instead of you nak pakai n you nak pakai n less than 6, you boleh pakai n less than 6 dot length.
Okay, num.length and then semicolon and then n plus plus. Okay, boleh faham tak? Boleh. Okay. Okay, so sekarang ni kita dah buat for. Okay, kita dah ada for dan janganlah lupa kalau dalam coding tu selalu pelajar lupa. Ini dalam sudokod tak apa. Tapi kalau dalam coding selalu pelajar lupa buat ni untuk repetition. Selalu buat ni. Kalau dalam pseudocode kita gunakan n while lah. Okay. Kalau n4 dalam pseudocode sebenarnya for kita tak ajar, kita ajar while dalam for. Tapi kalau dalam internet ada saja jumpa pseudocode gunakan for. Cuma dalam silibus kita ajar pseudocode kita gunakan while. Okay, yang cikgu nak tekankan sign ni adalah untuk coding. Untuk coding. So kalau untuk coding cikgu buang ni supaya tak confuse lah cikgu buang ni. Okay, so kalau untuk coding please lah jangan lupa lah benda ni janganlah lupa benda ni. Okay, so how to get the largest number or maximum number? Okay, so what happen when we create the n equal to 0? So it will loops for 6 times. It will loops for 6 times. So it will starting the first loop until n lah 6 times. So while it's loop, so we can, bila dia loop kita boleh buat perbandingan lah. Okay, sebagai contohnya macam ni. Awak nak cari siapakah pelajar yang paling tinggi dalam kelas anda. Okay, semua orang ada ketinggian masing-masing dalam meter. Siapa yang paling tinggi. So, macam mana kita nak tahu? Kita kena buat perbandingan. Kita kena check seorang-seorang. So, kalau nak buat perbandingan, mesti ada relative value. You nak buat satu pengukuran, mesti ada relative value. Mesti ada satu default value yang you ada. Baru you boleh ukur. Okay, so the trick and tips to get the minimum and maximum value in an array, the first value we set it as the, kalau untuk soalan ni, first value kita set sebagai maximum. Kalau dalam kelas tadi, siapa pelajar paling tinggi, kita ambil orang yang pertama. Okay, for an example, kat sini ada berapa, tengok kat sini this is for an example. Okay, ini adalah senarai pelajar kuliah. Okay, kita nak tahu siapa yang paling tinggi. So, apa kita boleh buat? Ika tak masuk lagi. Okay, apa kita boleh buat? Kita ambil low way1. Okay, so we set the first student low way1. Kita ambil tinggi dia dan kita set low way1 is the highest person in the class. Okay, kita set low way1 is higher person. And then, the second round, kita akan masukkan Mohan punya ketinggian pula dan kita akan bandingkan Mohan height with low way1 height. So who is highest? Okay, low way1 ke Mohan? Okay, so let's say low way1 is highest than Mohan, is higher than Mohan. Okay, so low way1 height is remains, kekal. Kekal. And then kita check untuk orang yang ketiga, Haiman. Low way1 dengan Haiman, siapa paling tinggi? Kalau low masih tinggi, so low punya height kekal. And then kita check dengan Amjad. Okay, low dengan Amjad siapa tinggi? Oh, now Amjad is higher than low. Now, kita akan kekalkan Amjad sebagai yang paling tinggi. Faham tak? So, kita kena banding satu per satu. So kalau macam ni nak banding satu per satu, berapa kali loop kena buat ni? Berapa kali loop? Jawab guys, berapa kali loop? 56. Ya, betul. 56 kali kita kena banding. Kali yang pertama, low way1 kena banding dengan dirinya sendiri dulu. Okay, kita set low way1 sebagai highest dan kita bandingkan. Sebab ni coding kita tak boleh skip yang pertama. Dia adalah satu corak yang kena dilalui oleh semua dalam loop. So low way1 akan banding dengan low way1. So tak kira siapa menang, orang yang menang tetap low way1. Faham tak? Bila you buat perbandingan benda yang sama, result yang keluar adalah sama lah. Katakan tinggi low way1 adalah 1.7.
banding dengan 1.7 juga. So result dia tetap 1.7. Faham tak? Cikgu, Ya. cikgu. So dia start banding bukan dari Mohan kan? Dia Rowehan dulu baru Yes. Rowehan. Betul. Dia start banding Lowehan dengan Lowehan dulu. Tapi tak kisah you nak buat sign apa greater than. Okay, better untuk find maximum tu greater than lah. Greater than. Sebab kita tak, kalau kita buat greater than equal, kalau ada yang sama, dia tetap akan ambil yang, kalau greater than pun dia tetap akan kekal yang sama. Kalau you buat greater than equal pun dia tetap ambil yang sama juga. So no issue kat situ lah. Selalunya cikgu akan gunakan greater than saja. Tak nak gunakan greater than equal. Okay. Okay. So kalau low one greater than low one, tetap yang menang low one juga. And then baru banding dengan yang lain-lain lah. Okay. So ini case ni kalau dia tak nak nama. Dia just nak height saja. So height yang tertinggi saja yang akan simpan. Tapi kalau dia nak nama sekali, itu isu lain. Itu you kena banyak kerja sikit. You kena simpan nama tu pula nanti. Tak apa, kita buat yang mudah dahulu sebelum kita masuk yang susah. Okay. Okay, so here for n equal to 0, n must be less than num.length and then n plus plus. Ada orang mau masuk ke? Haikal tak masuk lagi Tolong kejutkan Haikal tu. Dah pukul berapa ni? 9.16 dah. Okay. Okay, so kita buat the first value kita kena setkan sebagai maximum. Okay, first value kita kena setkan sebagai maximum. So kita kena set di luar lah. So dekat sini kita buat macam ni. Max is equal to num 0. Okay, max is equal to num 0. Okay, kenapa kena letak dekat luar? Kenapa tak letak dekat dalam? Max is equal to 0. You tak boleh letak kat dalam sebab dalam ni sentiasa loop. Kalau you letak dekat dalam ni max equal to 0, loop kali pertama cantik lah. Loop kali kedua what happen? Max akan jadi 32 balik. It always change it to max equal to num 0. Max equal to num 0 in every loops. So kita tak nak tu berlaku. So kita setnya di luar loop. Boleh faham tak ni? Boleh faham tak kenapa cikgu set dekat luar loop ni? Max equal to num 0. Boleh. Sebab itu adalah sekali saja. Bila dah masuk loop, value max ni akan bertukar dekat dalam loop ni. Faham tak? Ini sekali saja dia masuk. Yang berkali-kali tukar dalam loop. Kat dalam ni akan tukar berkali-kali. Okay, so when we already got the max equal to 0, so the first person we can bandingkan. Macam tadilah, low nak banding dengan low. Okay, okay, so kita buat if statement. Okay, if kita buat dekat sini, ini bergantung pada you cara you nak buat lah. Kalau you nak buat if max is greater than num. Okay, apa nak letak dalam ni? Is it 0? Is it 0 nak letak dalam ni atau nak letak apa? N. Yes, n. Because n will keep on changing from 0, 1, 2, 3, 4. Dalam ni nak berulang kan? So kita nak dia bertukar-tukar. So kita letakkan n. So kita letak n kat sini. So if max is greater than n, so who is the winner? Max remains lah kan? Okay, so max will remains. Sebab dia greater daripada n, so max is equal to max. Okay, because it remains. Kalau tak nak buat apa-apa pun tak apa. Sebab dia kekal. Sekarang ni dia kekal value tu. Kalau you tak nak buat max is equal to max, tak ada masalah juga sebab dia kekal. Cuma bila if statement is true, must run something lah. Mesti sesuatu berlaku lah. At least mesti ada semicolon lah. Okay. Okay, and then else, kalau dia kalah, siapa max sekarang? Kalau dia kalah, siapa max sekarang?
6. 6 apa? 6 berapa? N. 6 berapa? 6N lah. Faham tak? N ni tak kira berapa lah. So dia akan banding cari siapa yang menang. Dia lah yang akan 45. Contohnya nombor 1 0 32. Second round dia dapat 1. N tu akan tambah kan. Dia dapat 1 pula, 1 45. So 45 kita buat perbandingan. 32 lebih besar daripada 45? No. False. So false dia go to L. So now max is 45. Okay, boleh faham tak benda ni? Sebelum kita buat coding, boleh faham tak? Who wants to ask Boleh, anything? sir. Siapa nak tanya angkat tangan? Okey, kalau tak nak tanya, cikgu nak tanya. Siapa tak faham angkat tangan sekarang? Okey, so ada 2. Okey, cikgu akan tanya 4 orang ni, jangan turunkan tangan Siapa yang tak faham angkat tangan? Siapa yang tak faham angkat tangan? Ernie tadi awak angkat tangan, kenapa awak off kan? Cepat. Siapa tak faham angkat tangan? Siapa tak faham angkat tangan? Okey, cikgu nak tanya Izzati. Okey, cikgu nak tanya Izzati Okey, do you know part mana yang you tak faham? Izzati, can you respond on your mic? Yes, sir. Okay, do you know which part you tak faham? Else. Kenapa ada constant? Else, kenapa ada? Kenapa max dia equal to 6N? Okay, so I give you an example. Okay, let's say the first number is 32, the second number is 45, the third is 5, 6, 5, and 2. Okay, max is in variable. Max adalah variable biasa. So kita akan buat satu kotak, nama kotak ni adalah max. Okay, nama kotak ni adalah max. Sekarang ni faham? Nama kotak ni max, takat ni faham? Sekarang faham. Okay, so dekat sini, apa berlaku dekat kotak max tu? Cikgu nak tanya dekat Izzati. Max sama dengan 60. Apa berlaku dekat dalam kotak tu? Apa value dia akan simpan? 32. 32, very good. Okay, betul. Okay, dia akan simpan 32. And then bila dia masuk 4, kita akan bandingkan max berapa tadi? 32. Okay, so 32 is greater than, ni berapa? 32. Berapa? 32 juga. Okay, 32 juga. Low bandingan low kan? Okay, 32 greater than 32, is it true or false? Tapi dia sama sih. Yelah, cikgu nak tanya secara komputernya betul ke salah? Betul. Betul ke? 32 lebih besar pada 32. Dia tak ada equal. Tak betul kan? Salah kan? False kan? So kalau false dia pergi mana? Else. Dia pergi else. So apa yang dia akan buat kat else? Max sama dengan 6 baru ke? 6. Adakah 6 telah update? Belum. Belum. So berapa? Max sama dengan apa? 32. 32. So what happened to the box? The box dia akan padam sekejap. Sekejap je dia padam. Lepas tu dia tulis balik. 32. Yes, 32. Okay, sekarang faham? Ya. Okay, Thank you, sir. Okay, kita nak tanya orang kedua pula. Okay, Asfarina. Asfarina? Yes, sir. Okay, which part you faham? You tahu tak part mana yang tak faham? Saya tak faham kenapa maksimum 32. Kenapa maksimum yang ni 32? Okay, kenapa? Okay, macam cakap tadi, kita nak cari orang yang paling tinggi dalam kelas. Okay, nak cari orang paling tinggi dalam kelas. So, mesti ada orang yang pertama kita ambil dan kita jadikan dia yang paling tinggi. Tak kisahlah orang tu rendah pun, tapi kita ambil seorang dulu, kita ambil dia sebagai kita punya benchmark. Faham? Kalau tak, you macam mana nak cari paling tinggi dalam kelas? You kena banding kan? So nak banding mesti ada first value, betul tak? So kita tak boleh main ambil saja mana-mana value kat sini. Kita kena ambil value yang pertama, kita setkan dia sebagai yang paling tinggi. Kemudian value yang sama baru kita banding dengan value sebelah.
banding dengan value dia dulu. Kemudian baru banding value sebelah, baru banding value sebelah dan seterusnya. Dan siapa yang paling tinggi akan kekal. Explanation cikgu boleh faham ke tak? Masih boleh faham ke masih tak faham? Boleh. Tapi Haa. 45 tu bukan masalah. Tahu. Ini kalau kita dah tahu value dia. Kalau value tu masuk daripada user, you tak nampak value dia, macam mana? The first value akan jadi yang paling besar lah. Sebab tu kita akan bandingkan dengan orang, katalah value ni dia tak beri. Soalan yang kedua. Soalan kedua, find the largest number entered by user in array name number. So entered by user. Ini dah diberi, you nampak, oh 45 paling besar, you dah nampak. Tapi you tak cari. Kita nak cerita sekarang macam mana nak cari, nak buktikan 45 ni paling besar. Okay, you nampak, you kata, oh 45 paling besar, kenapa tak set sebagai 45 terus? Itu you yang cari, bukan komputer cari. Sebab you yang nampak 45 paling besar. Faham tak? Bila komputer nak cari, dia mesti ada satu value. Okay? Katalah you kata 45, katalah kat sini 65. You akan kata 65, kenapa tak set 65 besar? Itu you yang nampak, you yang dah analyze, you terus set. Bukan komputer yang set. Bila komputer set, dia kena ada satu value and then value ni banding dengan ni. Siapa paling besar? Yang paling besar kekal. And then value ni banding dengan ni. Adakah siapa yang paling besar? Yang paling besar kekal. Value 45 banding dengan ni. And then value 45 banding dengan ni. Dah 45 dah kalah. 65 pula kekal. Faham tak? Step yang ini, step yang you tanya ni, max equal to 60, ini adalah kita nak setkan dia punya first value ataupun default value dia. Faham tak? Bukan cikgu saja-saja nak setkan, kenapa tak ambil 61, max equal to 61. Itu cikgu dah tahu 61 memang paling besar. Sekarang kita mengandaikan kita nak buat semakan. Asfarina boleh nampak tak? Boleh. Betul ni? Betul. Okay, now tanya orang ketiga. Joshua, you tahu tak, you faham tak apa yang you tak faham? Hampir faham dah cikgu. Nak confirm satu benda aja. Okay, apa dia? Yang max tu dia start dari kosong kan? Maksud dia start dari 32 tu kan? Okay. Betul? Lepas tu dia banding dengan diri dia sendiri dulu. Kita dah faham dah. Okay. Okay, kenapa cikgu tak set max sama dengan, ada cikgu kata kenapa cikgu nak set sebagai kosong? Kenapa tak set sebagai max sama dengan kosong? Ada pelajar mungkin tanyalah, boleh tak saya nak set max sama dengan kosong? Boleh tak saya nak set max sama dengan kosong? Boleh tak? Nak tanya. Sama tak? Rasa tak boleh lah. Tak Sebab? tahu. Kena tahu kenapa tak boleh. Kenapa boleh, kenapa tak boleh. Kalau cikgu set max sama dengan kosong, boleh atau tidak? Sebab kalau cikgu set max sama dengan kosong, final value dia akan kosong kan? Tak, dia akan check juga. Okay, max sama dengan kosong. Kosong lebih besar daripada 32. Kosong lebih besar pada 32, dia pergi else kan? So, max sekarang dah jadi 32. Boleh tak? Boleh tak guys? Boleh je. Boleh kot. Boleh. Boleh. Dengar, boleh. Sekiranya nombor yang ini. Boleh sekiranya nombor yang ini. Tapi cuba cikgu ubah nombor dia. Cikgu letak semua negatif. Boleh tak max sama dengan kosong? Tak boleh. Boleh. Faham? Sebab kalau negatif kat sini, kosong is greater than negative 32. Of course, result dia semua nanti akan kosong kat sini. Sebab semua all is in negative numbers. Faham? Sebab tu paling selamat kita set ke sebagai first number as the maximum number. Okay? First number as the maximum number. Faham tak? Kenapa cikgu set max sebagai
60. Faham tak guys? Maximum. Faham ke tak? Faham, sir. Okay. Now kalau dah faham, kita buat coding, boleh? Kita buat coding sama-sama. Okay, good. Ada lag sikit Okay, so kita buat coding. Okay, so coding ni cikgu bagi nama sebagai sebagai max array lah ataupun array max lah. Control A. Okay, so coding ni cikgu bagi sebagai array find max. Okay. Okay, so macam biasa 4 benda yang penting tu kena buat dulu, kena hafal, tak ada pilihan lain kena hafal Okay, so import, ini tak melibatkan input, so tak payah import lah. Okay, kita buat 2 sajalah, kita tak payah buat 4, kita buat 2 saja, iaitu kita buat class, public class. Okay, so nama dia, let's say cikgu bagi array max. Okay, public class array max, open and close braces. Okay, turunkan dekat bawah. Okay, and then the main method, public static void main string aux. Okay, string aux, string tu huruf besar Okay, and then open and close braces as well. Okay, so oleh kerana ni tak ada input, so dia cuma 2 statement saja yang awal tu cukup. Kenapa je kata tak ada input? Sebab dalam ni semua value dah diberikan, so tak ada input lah. Okay? Okay, next. Okay, how to declare and how to define the array name num. Macam mana nak declare dan macam mana nak define array nama num? INT. Okay, guna declare, let's say int. Dengar macam ada orang message tadi. Okay, tak ada. Okay, macam mana Joshua? int? INT num semicolon. Oi, hafal lagi. int num, boxes ni mana? Lepas tu semicolon dah. int num boxes. Nak cikgu tak nak buang masa nak buat 2, cikgu nak buat sekaligus, boleh tak? Equal to? Boleh. Equal to apa? Sekejap. Tak hafal lagi. Okay, siapa boleh bantu cepat? Yang table tu. Table mana pula Josh? Ini declare cikgu dah declare, now define. This is declare data type, dah declare, now define. How to define the array? The size tu. Apa? Okay, apa dah? Cikgu ada 55 orang student. Takkan seorang pun tak boleh nak cakap ni. Cepat. Curly bracket. Okay, curly bracket. Okay, curly bracket and then put all the numbers lah. 32, 45, 5, 6, 5, 2. And then? Lepas tu apa? Semicolon. Yeah, semicolon. Okay, done. Okay, so now we have defined, we have declared data type and then we have defined the array and with the array size. So the array size, komputer akan masukkan semua value ni ke dalam 6 kotak yang berbeza. Ini untuk soalan ni untuk soalan yang pertama soalan bawah tak boleh guna teknik yang sama sebab kita tak tahu nombor dia apa Okay, so next. Okay, next step kita akan buat for lah. Okay, for.
Okay. N equal to 0. N less than num dot length. Okay. And then N plus plus. Don't forget open and close braces. Okay. And of course kita kena declare N ni, kalau tidak komputer tak tahu apa itu N. So kita letak integer N lah. Okay. Okay, setakat ni boleh ikut tak? Can you follow it guys? Can you follow it guys? Boleh, sir. Okay. Thank you for the responses, for all of your responses. Okay. Then kita tengok balik planning kita tadi. So in planning, before the for, we set the max number equal to the first number, num 0. So dalam ni pun kita buat benda yang sama. Okay, so we're going to set the max. Max is equal to num 0. Okay, dan jangan lupa max ni perlu declare lah. INT. Okay. Setakat ni faham? Okay, ni ada error ni kat sini. Sebab apa? Sebab cikgu tak letak 0. So dia tak tahu mana satu kita nak assign ni. Ada 6 dia kata. Mana satu? 0. Baru faham. Baru tak ada error. Okay, next step. Okay, look again at our pseudocode here. So after that in the for, kita akan buat if statement. Okay, so if under the for kita buat if max is greater than num apa guys? Num n. Okay. And then open braces and close braces. So dalam ni kita letak max is equal to max. Okay, ini untuk first statement. So open and close braces ni untuk dia saja. Kemudian kita buat else. Okay, else. So dekat bawah ni max is equal to num n. Pun cikgu open and close braces juga. Okay, so cikgu nak tanya, setakat ni boleh faham tak? Semicolon tertinggal. Boleh faham tak guys? Setakat ni boleh faham tak? Apa yang berlaku ni sekarang ni? Boleh faham tak? Kalau tak faham, okay, kalau tak faham angkat tangan sekarang. Tanya saja apa saja. There are no such thing. Boleh, sir. No such thing as a silly question. Please ask now. Angkat tangan. Tak faham coding ni, tak faham apa cikgu buat ni, angkat tangan. Now, cikgu nak tengok. Siapa tak faham angkat tangan? Alhamdulillah, semua faham. Okay, kalau cikgu buang ni, cikgu buat macam ni boleh tak? Nak tanya sikit. Boleh tak? Cikgu buat macam ni. Boleh ke tak boleh? Boleh ke tak boleh? Tak boleh. Tak boleh. Alamak, tak boleh dia macam mengantuk. Siapa ni? Asparina ke? Faiza? Who is that? Who is that? Joshua. Okay, Joshua nak tanya apa? Sorry ya cikgu. I Saya. tak faham yang bracket tu. Yang mana? Saya sir, Faiza. Yang bracket tu kenapa ada 3 Yes, okay. Faiza pula nak cakap apa? Okay, Joshua tanya pasal bracket ni. Faiza nak cakap apa? Such a big lag ni, banyak lag ni. Okay, Faiza dah tak dengar. Tak ada. Okay, tak ada apa-apa. Okay, tadi cikgu buat bracket macam ni. Okay, cikgu buat macam ni. Tak ada error. No error. Now, bila cikgu buang bracket ni, got error mah. Tak ada apa. Now got error. Sekarang ada error mah. Okay, so kenapa error ini muncul? Sebab ini dia akan kata dekat sini else is without if lah. Kenapa else without if? Sebab cikgu dah selalu pesan kalau ada satu statement saja,
you boleh buat bracket atau you boleh buang saja bracket. Tapi buang dua-dua lah. Buang dua-dua lah. Okay, so no effect if one statement. Tapi kalau ada dua statement, let's say you nak tukar max is equal to max lagi sekali, there are two statement kan? If this one is true, two statement, so you compulsory need to put the open and close braces for the true parts. You kena buat macam ni. Kalau lebih pada, Joshua nak tanya apa? Yang bracket ni tujuan dia untuk apa Bracket ni tujuan dia untuk mengurung the true and the false statement. So kalau true statement nak kurung dia, run lah dua-dua ni. Kalau false, run lah ini. Faham. Cuma kalau true ada satu baris saja, kalau kita tak letak bracket tak apa, tak salah. Faham? Sebab komputer akan identify kalau true run this, satu saja run. Tapi kalau you takut, you salah, you nak biasakan buat bracket, you boleh buat macam ni. More simple. You boleh buat satu bracket saja walaupun dia satu. Okay, pun tak salah juga. Cuma penat lah. Satu. Kasih. Okay, sama. Okay, sekarang dah faham Okay, so kita dah dapat coding ni. So sekarang ni cuma nak display saja lah. So you nak display, you can display system. Display mesti dekat luar kan? System.out.print ln. Okay, so we display. Nak display apa guys? Kita nak display apa guys? Maximum. Apa dia? I know maximum. What Highest is the number. variable? What is the variable guys? Maximum. Max guys. Max. Okay. Yes. Okay, so we are done. Okay, we are done here. So we can compile. Kita boleh compile and we can run it guys to get to view what is the result will be. So our estimate result will be, what is our estimate result? What is our estimate result guys? 45. 45. So 45 will come out. Okay. 45. Yes, correct. Kalau cikgu letak, let's say cikgu ubah kat sini 65, and then kita compile, and then kita run 65 juga. Okay, kalau cikgu tukar dekat sini, tadi cikgu dah explain, kat sini cikgu tak nak ni, cikgu letak kosong. Letak kosong saja, kosong is the value dia tak baca array. Kita compile, dia keluar apa? 65 juga. Tapi kalau cikgu letak all the number is in negative, semua negatif. And compile, sepatutnya jawapan yang keluar adalah negatif 2 kan? Paling besar kan? Okay, compile. Why 0? Why not negative 2? Sebab kita dah setkan yang paling maksimum kosong. Kosong tak boleh nak mengalahkan negatif 2. Negatif 2 tak boleh kalahkan kosong. So kosong will remain. Dia akan baca ini saja daripada mula sampai habis. Dia akan baca ni saja. So tak boleh nak change lah the value. Faham tak? Faham tak ni? Faham. Faham, sir. Tapi kalau cikgu letak max let's say 6 kosong, 6 kosong mana dia akan baca this one is the highest Okay, so result will be negative 2 lah. Okay, so kita tengok result will be now is negative 2 is the highest. So boleh faham tak apa yang cikgu cerita ni hari ni, pagi ni? Faham, sir. Faham, sir. Okay, good. Very good. Okay, now let's change the question. It is same question, but now we want to answer the second one. Find the largest number entered by user in array name num2.
Okay, this time we are going to use num2 guys. Kita nak gunakan num2. I want to use the same coding. Cikgu just upgrade saja coding tu. Okay, so how to set the largest number as num2? So difference dia adalah dekat sini lah. Kalau dekat sini, number tu telah diberi tengok sini, number tu telah diberi kat sini. Okay, ni number dah diberi. Okay, but this time kita kena input all the numbers. You need to input all the numbers. Okay, so you need to input num2 array. You need to input num2 array. After that, you do the for. Ini sama saja. Max is equal to num2 0. Ini sama. And then for 4, so n is equal to 0. N must be less to num dot length. Hello.
Okay, sorry guys, tadi suddenly komputer padam. Okay, cikgu bagi lagi 1 minit. Lepas 1 minit kita mula. 9.50 kita sambung. Okay guys, dah 9.50. Are you all here? Semua ada kat sini? Ada, sir. Ada. Okay, so cikgu continue. Komputer cikgu ni, dia kalau dia terlebih panas dia akan padam. Okay, so cikgu sambung. Okay, can you see the screen? So, cikgu kena share lagi sekali. Tak nampak screen Okay, sekejap cikgu share. Okay, luckily ada recording tu, dia sambung Okay. Okay, so can you see the screen guys? Boleh nampak tak screen? Nampak. Okay, good. Yes, sir. Okay, so I continue Cikgu continue Okay, so n equal to 0. Ingat always in array we need to assign n equal to 0. And then n must be less than num2.length. Okay, kenapa I pick num2.length? Because we don't know how many numbers will be entered by the user. Kita tak tahu berapa banyak nombor yang user akan masukkan dekat sini nanti. Ini nanti kita bincang macam nak buat dalam coding Kita tak tahu berapa banyak nombor dia masuk. Kalau kita nak count nombor tu pun boleh. Tapi lebih mudah kalau kita just buat num2.length saja. And then num plus num2 plus plus lah. Num2 plus plus. Okay, and then don't forget the open and close braces. Okay, after that, same macam tadi, we just use the if statement. If max is greater than num2, this one nak letak berapa dekat dalam ni guys? Berapa value nak letak dalam ni? Is it 0 or is it n? Respond guys, is it 0 or n? And So n. So you put n. So the rest is same as the first coding. Max is equal to max. And the second one else, max will be equal to num to n. Okay. So far can you understand? Boleh faham? Boleh, sir. Boleh, sir. Okay, kalau boleh faham, isu dia dekat mana? Isu dia dekat sini guys, nak input ni. Isu dia dekat sini kita nak input. Isu dia kita nak input kat sini. Ini banyak benda ni, cikgu just buat input saja. Sebenarnya banyak benda yang berlaku dalam ni Banyak benda berlaku dalam ni. Cikgu akan explain nanti. Okay, so we need to settle it one by one. So I think this part you already understand lah. Partnya ni you dah faham. Okay, part ni you dah faham sebab dia sama saja macam tadi. Tapi part ni kita kena explain lah. Okay, so how to input guys? Okay, how to input? So untuk input, kita terus pada coding lah Okay. Sekejap, saya buka coding. So now going to upgrade the previous coding. Cikgu upgrade previous coding. Okay, cikgu upgrade previous coding ni. Cikgu letak now is for max 2 supaya tak kacau. Kita buat file yang lain. So this part tak ada. This part tak ada. Sebab data ni kita tak tahu apa. This part tak ada. Yang lain-lain the rest ada. Yang ni kita boleh change to 2 lah. 2. All of this change it to 2 lah. Kita tukar pada 2. So I'm just upgrading the coding Okay, so the code here, is there any input involved? Ada input involved tak? Ada tak? Ada. Ada lah sebab all the data is input by user lah. Okay, import java.ut.scanner. Okay,
And then you must create the kena dia punya scanner lah. Scanner S2 huruf besar guys and SC is the object name equal to new scanner in bracket system dot in. System mesti huruf besar Okay, system dot in. Okay, done. Dah ada 4 statement. 1, 2, 3, 4. Okay, so the first one kita nak create, declare and define the array. So this one is declare. How to define it? Macam mana nak define dia? Macam mana nak define dia? Okay, let's say kita tak boleh, array ni dia special. Array ni, cikgu kena tukar sikit soalan ni. Array ni is special sebab array ni dia tak boleh, kita tak tahu berapa tempat dia. Sebab kita nak create tempat tu, kita kena tahu berapa kotak kosong kita nak create lah. So let's say cikgu kena tambah soalan ni. Size, array size is equal to 6. Cikgu kena buat macam ni. Kalau tak buat macam ni, tak boleh nak continue. Okay, so this part, macam mana kita nak create the array size? Respond. What's the statement? Respond guys cepat. New int. Okay, new int lagi. Bracket. Box bracket. Lepas tu? Size of array. What's the size? 6. 6. And then Semicolon. Okay, thank you Lo for the response, quick response. Okay, so this is the declare data type and define. Kita dah declare dan kita dah define, kita buat sebaris saja. Kalau tak nak buat sebaris, boleh tak? Boleh, kena buat 2 baris lah. Kalau tak nak buat sebaris, kena buat 2 baris lah. Okay, kena buat macam ni lah. Kena buat macam ni lah. 6 tu. Ini kalau kita buat 2 baris Kalau buat 2 baris, macam ni lah keadaan dia. Kalau nak buat sebaris, kita just padam ni, naikkan dia ke atas saja. Okay, boleh faham? Boleh sir. Okay, now the rest is same. Okay, cuma bila data dia dalam kotak tu, apa yang ada dalam kotak ni, dalam 6 kotak ni, berapa value dia? Berapa value dia akan letak dalam 6 kotak ni? Dia akan buat 6 boxes guys. Arahan tu akan buat 6 boxes. What are the value in these 6 boxes ni? Apa value dia? Apa value dia? Is it empty ataupun ada value? Ada value. Apa value dia? Pada peringkat User coding. masukkan. Belum, user belum masukkan lagi. Pada peringkat coding ni. Pada peringkat ni dia masih kosong lah. Sebab user belum masukkan lagi. Value dia ada. So dia akan kosong. Kita kan dah buat dalam practical default value. Kalau integer kosong, kalau double 0.0, kalau string null. Okay, kalau boolean false. Kita dah buat kan, betul tak guys? Ingat lagi? Default value. Ingat tak ingat pun tak nak respon. Ingat tak? Ingat. So these are the default value yang akan wujud lah. So now next step we're going to change the default value to the real value. So macam mana nak change to real value? So we need to use for. So mesti ada for. So ada 2 for lah nanti. So for, okay. Boleh tak cikgu nak gunakan n juga? Kat bawah dah guna n, kat atas ni nak gunakan n, boleh tak? Boleh tak nak gunakan n? Boleh. Boleh, tak ada masalah. Tak ada masalah. Tapi kat sini dah declare, dekat sini nak declare lagi tak n tu? Perlu declare lagi tak? Guys? Perlu.
Perlu. Siapa yang jawab perlu tu? Aulia. Okey, Asnia Alia. Perlu. Yes, betul. Sebab kenapa perlu? Sebab cikgu declare N ni dekat dalam loop. Kalau cikgu tak nak, malas nak declare banyak kali, cikgu boleh declare di luar loop. Contohnya macam ni. Declare sekali saja. Ni padam, ni padam. Declare kat atas ni. Declare kat atas ni. INT N. Dah, sekali saja declare. So dalam ni semua ni tak payah declare lagi lah. Dalam ni tak payah declare lagi lah. Okay, kenapa dia keluar error ni? Sebab dia kata ni apa error ni? Sekejap. Oh, declaration null. Oh, sebab dia kata dalam for tak boleh declare. Okay, sebab cikgu tak tutup. Patutnya buka dan tutup. Dia clear lah. Tak ada masalah. Okay, so for cikgu declare N tu sekali. Kalau you tak declare kat atas, you kena declare dalam dia. Setiap satu kena declare. Okay, so the first one kita nak masukkan input value. So input value kita akan gunakan SC itulah. Okay, so what is the first value? Num2 is equal to, num2 box N is equal to SC.next INT. Kat sini saja double D, boolean B, huruf besar. Sebab bila cikgu tanda you punya UPS 2, cikgu dapati you all declare dekat sini, you buat INT ni huruf besar, sini huruf besar. It's not allowed. Hanya dekat input statement saja INT ni huruf besar. Okay, faham? Biarkan. Okay, hanya itu saja huruf besar lah. Okay, so dekat sini means that it will keep on continuing. Okay, entering the num2. Dia akan sentiasa masukkan num2. Okay, tapi kat sini ada error, kita tengok apa error dia. Non-static variable cannot be referenced from a static constant. Dia kata this is non-static variable. Num2 dah declare belum? Num2. Okay. Nilai N kita dah bagi tahu nilai N. Dia kata this is non-static. Why is non-static? Non-static variable cannot SC. Oh, SC.net. Ni masalah dia SC ni. Kita dah declare belum? Scanner SC dah ada. Sekejap guys, cikgu cari apa error dia. Apa maksud error ni? From a static content. Okay, kat sini apa masalah ni? SC.next equal to INT. Ni tak ada isu. Sekejap non-static. Sekejap guys. Tahu apa error dekat sini ni. Dekat SC ni ada error. Dia kata SC ni non-static variable SC cannot be referenced from a static content. SC.next. Is there any mistakes here? Can you, ada tak yang jumpa mistake kat sini? Dekat cikgu type ni, ada tak? SC.next ni. Is there any mistakes here? Anyone yang boleh nampak kadang cikgu tak nampak ni, dah buat coding banyak-banyak ni, kadang tak nampak. Yang scanner SC tu bukan letak bawah public static void tu. Okay, thank you. Siapa tu Thank you for your response. Kadang-kadang cikgu tak perasan juga Siapa tadi? Ernie sir. Okay, thank you very much Okay. Lepas tu dia keluar error Okay, thank you. Okay. Sebab tu dalam coding tak boleh sombong-sombong. Kadang-kadang kita kena minta juga kita tak nampak. Cikgu pun kadang tak perasan Okay. Okay, so this one dah tak ada error. So dekat sini okay, nampak tak dekat sini for ni? Sir, kenapa for cikgu tak buat open and close braces here? Kenapa cikgu padam tapi tak ada error? Sebab dia cuma satu statement.
Kerana dia satu statement, so boleh kalau nak letak ataupun tidak letak open and close braces. Kalau letak, better lah. Supaya tak berlaku kesilapan lah. Tak letak, boleh run. Okay, so we can compile. So kita kena masukkan 5. So kalau nak lebih users friendly, supaya dia tak keluar blank saja, kita masukkan sedikit system.print, .out.print, ln, kita masukkan enter value. Enter value. Okay. Okay, enter value. And then kita selesaikan with the semicolon. And then compile and we can run it. Okay, lepas ni kita masukkan value dan kita tengok adakah dia akan keluarkan yang highest. Okay, let's say cikgu masuk value pertama 32, 45, 5, 6, 5 dan 2. Okay. Okay, so dia keluar this max is 45. Dia keluar max is 45. Okay, boleh faham tak? Boleh faham tak guys? Boleh. Faham, sir. Okay, saya nak tanya siapa yang tidak faham angkat tangan sekarang? Siapa yang tak faham angkat tangan sekarang? Okey, siapa? Siapa yang bersuara tu? Saya Aslam. Okey, apa soalannya? Nak tanya yang 62.lang. Okey, this one Oh, this one, .lang. Okey, okey. Okey, apa soalan dia? Apa benda ni? Tu kenapa? Okey, 6. Okey, dia sama macam kalau you letak 6 lah. Sebab dia length dia adalah 6 Okay, dia kelebihan 6.lang ni, kita tak payah nak kira ada berapa value, ada berapa size dia. Ini adalah bersamaan dengan size. Okay, dia bersamaan dengan 6 lah. Nombor 6 6 tu maknanya array name, length ni maknanya dia punya size. So dia akan cari apa size dia. Kalau you nak tahu, kita boleh keluarkan kat sini. Kita just buat system.print. Okay, kita buat dekat bawah ni, system.print. Jadi kita just print saja. And 6.lang. Okay, 6.lang. Nanti dia akan keluarkan nombor 6 dekat bawah tu Okay, so let's say kita run compile. Ada error ni 62. 6 tak wujud. Okay, 62.lang kita compile. Okay, kita tengok kat sini. Okay, masukkan apa-apa value. Okay, so dia keluar, max is 100 is correct. Tadi 62.lang dia keluar 6. Faham tak? So instead of you writing 6 here, okay, kalau you tulis 6 pun boleh dekat sini. Okay, instead of writing 6, you kena count kan? So why not you just use 62.lang? Tak payah count. So I giving you two ways of writing the size of an array. Boleh faham Aslam? Okay, so boleh jadikan amalan lah. Instead of nak kira berapa value dia. Kan contoh macam soalan macam ni kan. Kan sometimes kita kena count kan. Berapa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tiba-tiba salah kira pula. Ada 6 you kira 5. Sudah you tulis dalam coding you 5. Salah. Tapi kalau you buat 6.lang. Tak kira ada berapa value, you akan dapat jawapan yang betul. Okay, boleh faham so boleh jadikan amalan lah 6.lang tu. Jangan salah je lang dah. TH jangan jadi HT pula. Sebab sometimes ada orang je lang tu HT. Cikgu pernah jumpa dalam exam. So salah lah. Kesian tak nak tolong Okay, so boleh buat? Boleh faham? Boleh dapat? Boleh? Boleh guys? Boleh, sir. Okay, Boleh, so sir.
let's say I want to get the smallest. Boleh tak you buat coding ni guys? Boleh tak you buat coding ni untuk smallest ni? Boleh tak? I give you around 10 minutes untuk buat, boleh? Boleh cuba? You can manipulate the coding yang cikgu dah buat tadi tu. Okay? Boleh manipulate tapi make sure you really understand. Boleh I give you around 5 minutes or 10 minutes? Which one you want? 5 or 10? Buat benda simple saja. 10. Okay, 10. Mungkin you tak buat lagi kan? Cikgu yang buat seorang tadi kan? Okay, tak apa. Cikgu tunjukkan contoh yang ni dulu You buat yang ni dulu. You buat alamak, cikgu dah padam terus tadi Oh, dia tukar terus. Okay, tak apa. Cikgu tunjuk contoh ni, so you manipulate lah. Manipulate. Okay? Cuba buat sekarang. Now. I leave it to you Please do it now.
Okay, how guys? Boleh buat? Kamera sikit. Okay, how? Boleh buat tak? Macam mana? Respon sikit. Sedang buat? Boleh buat? Tak boleh buat? Okay, guys, respon sikit guys. Can you hear? Boleh Tengah sir. buat sir. Boleh. Okay, boleh continue. Okay, you jangan risau. Walaupun cikgu kata ada 5 perkara there are 5 things yang cikgu kata. You kena cari total, you kena cari average, you kena cari maximum, kena cari minimum, kena cari frequency. But actually, if you understand how to get the minimum, maximum, you know how to manipulate the 4, semua yang masalah-masalah cakap tu macam ni saja, senang. Senang saja nak settlekan. Okay, yang penting kena really 100% faham dan menguasai for, array, declare and define, and then all these 5 things kita buat sebagai dia punya exercises. Okay, who wants to share the answers? Can you send it via the WhatsApp group? Siapa nak share answers? Okay, masukkan dalam WhatsApp group. Kita sama-sama kita check jawapan tu betul ke salah. Okay, send it to the WhatsApp group. Siapa yang dah siap tu boleh send. Cari minimum. Setakat ni tak ada lagi yang hantar, belum siap lagi Hello, kalau dah siap boleh hantar lo. Lokman ke? Belum siap. Belum siap lagi. Okay, dah ada seorang Aulia, very fast. This girl is very fast Aulia, Hasnia, Aulia. Ada lagi. Dilawan oleh Safira pun tidak mengalah, menghantar dia punya coding. Okay. Let's see their coding. Kita tengok coding mereka. Okay, so kita tengok Aulia punya dulu. Okay, this is Aulia's coding Okay, so the first one tak ada. So yang soalan yang pertama tu tak ada input. So just enough 2 statement saja. Public static void main. And then int, all the value is here. And then int n, so dia declare sekali saja, tak payah nak declare banyak kali dalam n ni nanti. And then set the minimum as num 0. Okay. And then going to check the n is less than num.length. Okay, so kita nak cari yang paling kecil lah. So yang paling kecil, this one. So kalau ada lagi kecil daripada dia, dia akan update lah. And then if num n is less than min, okay, kalau dia lebih kecil daripada min, if num lebih kecil pada min and then min equal to num, how about else? Else dia remains lah, dia kekal. So dia buat satu saja. Dia tak nak buat yang else tu. Okay, so tak ada masalah sebab kalau else, kalau dia lebih besar, min ni akan kekal lah. Sebenarnya cikgu buat 2 tu untuk mudah you all faham. Tapi kalau dah faham nak buat macam ni pun boleh. This one is correct. Okay, well done. Alia dah check dah output betul? Alia dah check output? Hasnia Alia? Dah betul Betul sir. Okay, so this one is from Shafira. Okay, so tengok coding dia. Okay, so kita tengok daripada sini. Num ini yang jenis input punya Shafira buat yang soalan nombor 2 lah yang berkaitan dengan input. So int min num. Okay, and then num.length ni betul. Enter number. Okay, betul. And then kat sini dia ubah. So n is less than, betul. Okay, min is less than num n.
kalau min lebih kecil daripada 6n. So min akan kekal, and then else min akan bertukar kepada 6n. Okay, this one also correct. So this part, you jangan kata, kenapa Aulia tadi guna dia 6n is less than min, tapi kat sini min is less than 6n. Ini bergantung pada you punya logik tau, partnya ni. Jangan you bandingkan Alia punya dengan you punya tak sama tapi jawapan betul. Sebab logik dia betul. Yang penting logik dia betul. So kalau kat sini dia kata kalau min tu lebih kecil pada 6n, so jangan tukar min tu, kekalkan min tu. Tapi kalau dia tak sama, tukarlah min tersebut. Yang coding Aulia tadi, dia just check for the 6n is less than min. Kalau jumpa saja tukar. Kalau tak jumpa jangan buat apa-apa. Okay, so both are correct. Both is, you can use it. Both are logic, have a logic coding. Okay, so can we proceed for the second question? Cikgu nak bagi soalan yang kedua. Okay, soalan yang kedua ni berkaitan dengan total. Okay, so I'm using the same number. Okay, find the total from array. Okay, from the total from array. Total maksudnya hasil tambah semua ni lah. Total sum lah. Cikgu buat total sum from array. And then find the total sum. Okay, so total sum number entered by user in array name num2. Okay, can you proceed with the second one? Okay, for the soalan tadi untuk cari minimum, cikgu dah ada contoh yang Aulia bagi dengan contoh Syafira bagi. Okay, so you can stop. Okay, now can you proceed for this question? Okay, I give you 5 minutes. Soalan ni. Find the total sum from array num and then find the total number entered by user in array num. You can do both. Boleh buat dua-dua, okay, ataupun buat salah satu dulu. And then siapa yang siap nanti terus hantar dalam WhatsApp group, kita discuss sama-sama. Okay, I give you around 5 minutes untuk buat ni. You can manipulate apa yang ada tu, just manipulate saja supaya you boleh buat dengan lebih pantas. Okay, cikgu nak tanya, lepas ni ada kelas lagi tak? Ada. Pukul berapa kelas you all? 11.
11 okey tak apa. Okay, so tak boleh drag lama-lama sangat. Okay, Aulia have sent their answers. Very good. Thank you, Aulia, for the great response from you. Okay, so look at Aulia's answers now. Okay, so using the accumulation here. Okay, all the rest is same, but for this part, okay, so sum is equal to 0 because of the use of accumulation. Remember, accumulation kita kena kosongkan bekas tu, baru kita boleh count Ini yang sum equal to 0, dia kosongkan bekas tu. So inside the 4, so change the formula to sum equal to sum plus 6n. Okay, this is correct lah. Okay, sum equal to sum plus 6n. So this is correct. Okay, thank you Hasnia Aulia for the great response. And then for the second question, siapa yang dah buat? Ada tak yang dah buat soalan yang kedua tu? This question, find total sum number entered by user. Kalau dah buat boleh post dalam ni. Syafira dah siap? Or siapa-siapa yang dah siap boleh post dalam ni? Syafira dah siap? Belum siap lagi? Alhamdulillah. Okay, who have done, please send the code via WhatsApp. Okay, where's the code? Belum Okay, siapa yang dah siap? Lokman, Fikri, quiet saja. Faiza, semua senyap-senyap je ni mana? Afiq, Khan, Syafira. Okay, show me the codes. Anyone. Siapa yang dah siap, show me the codes. Tapi boleh buat tak? Nak tanya, boleh buat tak? Boleh buat tak guys? Soalan yang kedua ni. Find total sum number entered by user in array name 6 tu. Boleh buat tak? Logik dia nampak tak? Respon lah guys. Can you respond? Boleh buat sir. Boleh sir, tengah buat. Okay. Okay, so kita tak ada masa sebab sekarang dah 10.28, pukul 11 you ada kelas lagi. Cikgu tak nak drag time. Okay, but I give you some goodies Goodies. This is for Kumba. Soalan ni adalah soalan Kumba Okay, so the Kumba question you need to discuss in the Kumba group. Okay. Jawab ini and then hantar jawapan. Ketua-ketua Kumba tolong hantar jawapan, the coding tu. Okay, hantar dalam ni dan screenshot yang you buat discussion kalau you guna Google Meet, you buat discussion tu, you screenshot dan hantar pada sir. Okay, selewat-lewatnya pada malam esok Ahad malam sebelum 12 malam. Okay, you dah bincang and then screenshot perbincangan tu, you buat dalam Google Meet ke, you bincang, screenshot and then you punya answers pun screenshot. Ini hanya untuk ketua saja. And then selepas itu boleh terus isikan Meko. Isikan Meko. Link tu hari tu si Azwani dah bagi, Syazwani dah bagi link tu. So you masuk dalam link tu, isikan Meko. Ini hanya untuk ketua saja. Okay, so guys, this all for today. So itu sajalah. Okay, kalau ada question you boleh stay back. Kalau tak ada question you boleh log out. Okay, thank you guys. Assalamualaikum. Okay, Lokman pun dah hantar, so boleh refer pada jawapan Lokman dalam group tu. Thank you Lokman. Okay, thank you. Faiza pun dah hantar. Thank you Lokman and Faiza. Okay, thank you all. Bye. Thank you sir. Thank you sir. Okay. Thank you. Bye. Bye. Thank you, sir. Thank you. Bye.
Thank you, sir. Okay, thank you. Thank you. Okay, Akid, Amin, Syafira, Asfarina, ada soalan ke? Atira, any question? Kalau ada soalan, tanya. Syafira nak tanya ke on mic tu? Tak ada. Okay. Okay, kalau tadi cikgu close cikgu stop recording.